Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pertemuan kita pada kali ini, siri yang ke-15, kita akan membicarakan tajuk yang baru, iaitulah tajuk Al-Asma'ul Khamsah. Baik, sebelum kita memulakan tajuk baru pada malam ini, sukalah Ustaz ingatkan sedikit tajuk perbincangan kita dalam siri yang ke-14 yang lalu berkaitan tajuk Al-Af'alul Khamsah. Al-Af'alul Khamsah, ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. Setiap ataupun semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful isnain, bersambung dengan wawul jamaah dan bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Jadi ini dipanggil fi'il 5. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful isnain, bersambung dengan waw jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah, yang mana dia ada 5 wazan. Sama-sama kita ingat yang lalu, atas 5 wazan: yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. 5 wazan. Ya'kulani, ta'kulani, ya'kuluna, ta'kuluna, ta'kulina. Yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Jadi Ustaz sebut di sini supaya kita tidak keliru antara af'alul khamsah dengan al-asma'ul khamsah yang kita akan bincangkan pada malam ini. Baik. Sekarang kita nak masuk kepada tajuk yang baru dalam siri yang ke-15, iaitulah tajuk al-asma'ul khamsah. Ingat tadi kita dah bincang, Ustaz sentuh sikit berkaitan dengan al-af'alul khamsah. Jadi tajuk baru kita pada malam ini ialah al-asma'ul khamsah, isim 5. Baik, ma hiya asma'ul khamsah? Al-asma'ul khamsah hiya abun, akhun, hamun, zu. Abun bermakna walidun, ayah. Akhun, saudara lelaki. Hamun bermakna waliduz zauj awiz zaujah, waliduz zaujah, maknanya ayah kepada suami ataupun ayah kepada isteri, makna pak mertua lah. Kemudian fu bermakna famun, makna mulut. Zu makna mempunyai, makna sahib. Inilah yang dikatakan asmaul khamsah: abun, akhun, hamun, zu. Baik. Sekarang kita nak tengok i'rab, i'rab af'alil khamsah, asmaul khamsah. I'rab al-asma'il khamsah. Marfu' bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Okey, sebagai contoh, najaha akhuka fil imtihan. Maknanya telah berjaya, saudara kamu telah berjaya dalam peperiksaan. Jadi kita nak i'rab dia fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mansub bil alif. Daraba al-muallimu akhaka. Akha maf'ulun bi, mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa al-mudhaf. Kaf, kani dhamirun barizun muttasilun mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau setiap isim yang mabni, dia kena fi mahal, kena fi mahal. Baik. Okey, seterusnya kita tengok majrur bil ya. Contoh dia, nazartu ila akhika. Akhika ismu majrur bi ila
wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa al-mudhaf. Kaf dhamirun barizun muttasilun mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Okey, itu i'rab. Jadi kalau kita nak membuat asmaul khamsah, dia mempunyai beberapa syarat. Kita tengok syarat yang pertama, tengok kepada syarat dia. Yang pertama, antakuna mufradatan. Okey, syarat nak menjadikan asmaul khamsah, dia mesti kalimah yang mufrad. Dalam erti kata, kalaulah kalimah tu datang dalam bentuk musanna, tak boleh buat asmaul khamsah. Datang dalam bentuk jamak, tak boleh buat asmaul khamsah. Contoh kalimah abun. Tiba-tiba datang dengan kalimah abawa ni. Ataupun jamak dia aba. Jadi abawa ni tak boleh buat, aba tak boleh buat asmaul khamsah. Sebab syarat dia mestilah daripada kalimah yang mufrad. Itu syarat yang pertama. Sekarang kita nak tengok syarat yang kedua. Antakuna idhafatan. Syarat yang pertama, yang kedua ialah mesti idhafat. Sama ada idhafat ataupun sandaran kepada isim zahir ataupun kepada isim dhamir. Okey, sebagai contoh kita tengok di sini. Okey, contoh abun. Okey, syarat yang pertama abun, antakuna mufradatan. Syarat pertama dia adalah mufrad. Yang kedua mesti idhafat. Baru boleh beramal dengan marfu' bil waw tadi, mansub bil alif tadi dan majrur bil ya. Jadi contoh abun campur Muhammad. Maknanya kita nak kata ayah Muhammad. Jadi di sini kita boleh buat Abu Muhammadin mukhlisun. Jadi nampak sini kita beramal dengan waw tadi setelah adanya idhafat tadi. Abu Muhammadin. Ayah Muhammad. Jadi ayah Muhammad. Jadi macam mana nak i'rab? Abu mubtada marfu'un wa alamatu raf'i al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa al-mudhaf. Jadi Muhammadin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, mukhlisun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi Abu Muhammadin, yang pertama mufrad, yang kedua idhafat. Yang kedua idhafat dia, yang kedua ialah idhafat kepada isim dhamir. Jadi Abu bila campur dengan huwa, kita kena ingat balik dhamir muttasil. Huwa hu, huma huma, hum hum, hiya ha, huma huma, huna huna, antaka, antumakuma, antumkum, antiki, antumakuma, antunakuna, ana ya nahnuna. Jadi bila dhamir muttasil daripada huwa ni, dhamir munfasil, bila dia nak mai kepada dhamir muttasil, jadi huwa jadi hu. Jadi kita letak sini abuhu. Abuhu mukhlisun. Sebab tu ustaz kata tadi, idhafat yang pertama dengan isim zahir, yang kedua idhafat dengan isim dhamir. Okey, tu syarat dia. Okey, syarat yang ketiga, antakuna idhafataha li ghairi ya mutakallim. Jadi kalau sekiranya idhafat dengan isim dhamir, mestilah selain daripada ya mutakallim. Kalau dia idhafat dengan ya mutakallim, juga tidak boleh menjadi asmaul khamsah. Baik. Contoh, bila kita kata idhafat kepada isim dhamir, kita boleh letakkan contoh abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna, abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukunna. Lepas tu abi tak boleh, abuna boleh. Okey, jadi ustaz tulis dekat sini ya. Okey, daripada sini ya, contoh abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna,
abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukunna, abi, abuna. Kita tengok semua ni dia idhafat dengan isim dhamir, semua beramal ataupun dia kalau duduk di depan dia mubtada jadi beramal dengan waw ni. Abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna, abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukunna, abuna. Hak ni semuanya ada waw. Tetapi bila idhafat dengan ya' mutakalim tidak boleh menjadi asmaul khamsah. Jadi kena ingat 13 semua boleh, satu saja tak boleh ketika idhafat dengan ya' mutakalim. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok satu persatu dari segi i'rabnya dan dari segi macam mana kita nak membina ataupun nak membuat asmaul khamsah. Tadi ustaz dah terangkan bagaimana syarat-syaratnya. Yang pertama antakuna mufradatan, mesti mufrad. Yang keduanya antakuna idhafatan, mesti idhafat. Yang ketiga antakuna idhafataha li ghairi ya' mutakallim, idhafatnya selain daripada ya' mutakallim. Jadi idhafat sama ada isim zahir ataupun idhafat dengan isim dhamir. Baik. Sekarang macam mana kalau sekiranya kita nak i'rab bagi isim yang mana datang dengan dalam bentuk musanna ataupun dalam bentuk jamak. Contoh kat sini ya. Iza kanatil asmaul khamsah muthannatan aw majmu'atan tu'rabu i'rabul musanna awil jam'. Contoh macam ni ya. Jaa abawani ilal Madinah. Abawani kita i'rab dia fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammah li'annahu musanna. Sebab ini dia tak boleh jadi asmaul khamsah dengan sebab dia musanna. Ingat syarat dia mesti mufrad. Kalau musanna i'rab macam biasa. Kemudian ijtama'a majlisul aba'i fil qa'ati. Jadi kalimah abun, abawani, aba. Aba ijtama'a majlisul aba'i, al-aba'i mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah az-zahirah fi akhiri. Jadi yang ni pun tidak boleh jadi asmaul khamsah sebab dia datang dalam bentuk jamak. Jadi mesti syarat dia mestilah mufrad. Bila datang dalam bentuk musanna tak boleh jadi asmaul khamsah. Bila datang dalam bentuk musanna tidak boleh jadi asmaul khamsah. Dalam bentuk jamak tak boleh jadi asmaul khamsah. Dia mesti syarat dia mestilah daripada mufrad. Okey, samalah juga kalimah akhun. Contoh datang dalam bentuk kita nak kata akhu. Jaa akhu Muhammadin. Baru boleh jadi ini. Ataupun jaa akhuhu ilal madrasati. Nampak tak? Yang pertama daripada mufrad akhun, kemudian dia mesti idhafat. Jadi dia boleh jadi akhu Muhammadin. Ini pun sama, dia idhafat dengan isim dhamir. Maka jadilah asmaul khamsah ketika berlakunya idhafat. Dan kita kena ingat bila idhafat selain daripada ya' mutakalim. Kalau ya' mutakalim macam mana? Okey, macam ni. Akhi karimun. Macam ni. Kalau dia idhafat dengan ya' mutakalim tak boleh jadi asmaul khamsah. Macam mana i'rab? I'rab dia mubtada marfu'un bid-dhammah muqaddarah. Dia muqaddarah ala ma qabla al-ya'. Okey, jadi tak boleh menjadi asmaul khamsah. Jadi kita dah faham. Yang pertama syarat dia mesti mufrad, yang kedua mesti idhafat, sama ada idhafat dengan isim zahir ataupun idhafat dengan isim dhamir. Dan satu lagi idhafat dia selain daripada ya' mutakallim. Jadi kita boleh nyatakan
Akhuhu, akhuhuma, akhuhum, akhuha, akhuhuma, akhuhunna. Akhuka, akhukuma, akhukum, akhuki, akhukuma, akhukunna. Akhi tak boleh, akhuna boleh. Okey, selesai. Samalah juga hamuhu, hamuhuma, hamuhum, hamuha, hamuhuma, hamuhunna, hamuka, hamukuma, hamukum, hamukum, hamuki, hamukuma, hamukunna. Lepas tu hami tak boleh, hamuna boleh. Okey, jadi kena tengok yang kedua-dua ini syarat dia fu dengan zu mulazimatani. Dia lazim dia kena apa? Mulazimatani. Kita kena katakan fahuma mulazimatani lil idafah. Syarat kedua-dua ni mesti idafat. Kita tak boleh kata zuhu, tak boleh. Tapi kalau fuhu boleh. Empat ni boleh. Kita bubuh ataupun kita masukkan dhamir. Fuhu, fuhuma, fuhum, fuha, fuhuma, fuhunna, fuka, fukuma, fukum, fuki, fukuma, fukunna, fi, funa. Macam tu. Okey, jadi sekarang kita tengok zu. Zu dia mesti idafat dengan isim zahir lah. Kita kata apa? Zulqarnain ataupun Zulkifli, Zulkifl ataupun Zumalin. Kita nak buat ayat kan? Tasaddaqa Zumalin alal fuqara masalan. Jadi kita dah kenal apa yang dikatakan sebagai asmaul khamsah. Baik. Sekarang kita nak tengok sedikit lagi berkaitan dengan i'rab. Okey, contoh kita ambil contoh ya. Contoh kita nak kata fuka nazifun. Nazif faka. Unzur ila. Contoh fihi. Fuka nazifun, mulut kamu bersih. Fuka mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa al-mudhaf. Kaf dhamirun barizun muttasilun mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nazifun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Sekarang kita tengok pula yang kedua, nazif faka. Hendaklah kamu bersihkan mulut kamu. Faka maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwal mudhaf. Kaf dhamirun barizun muttasilun mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian unzur ila fihi, lihatlah kepada mulutnya. Fihi ismun ismin majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwal mudhaf. Jadi di antara macam mana kita nak i'rab kepada asmaul khamsah. Jadi untuk yang terakhirnya sebagai kesimpulannya, yang pertama kita kena ingat asmaul khamsah iaitulah abun, akhun, hamun, fu, zu. Kemudian yang kedua i'rab, macam mana kita nak i'rab asmaul khamsah? Dia adalah marfu' bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Jadi kita nak ingat macam mana ketika marfu', ketika mansub, ketika majrur, ustaz boleh nyatakan ataupun bagi satu formula bagaimana kita nak ingat asmaul khamsah. Ingat macam ni. Abuka, abaka, abika. Jadi abuka marfu' bil waw, abaka mansub bil alif, abika majrur bil ya. Jadi kita kena ingat macam ni lah. Abuka, abaka, abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dhu malin, dha malin, dhi malin.
Kemudian syarat dia mesti ada beberapa syarat nak buat asmaul khamsah. Yang pertama, antakuna mufradatan, mesti mufrad. Yang kedua, antakuna idhafatan, kemudian dia mesti idhafat. Yang ketiga, antakuna idhafataha li ghairi ya mutakallim. Sebelum kita berakhir tajuk ini, kita tengok satu lagi yang Ustaz lupa nak sebut tadi. Ketika idhafat, kalaulah sekiranya dia datang dalam bentuk tak ada idhafat, contoh as-sadiqu mislul akhi, dia yang pertama mufrad dah, kemudian dia tak ada idhafat. Contoh, iza qata'at al-asma'ul khamsah anil idhafah, jika terputusnya asma'ul khamsah daripada idhafat, tu'rabu biharakatin zahirah, maka kita i'rab dia dengan baris yang zahir. Contoh, as-sadiqu mislul akhi. Jadi mislul akhi, i'rab dia mudhafun ilai majrur bil kasrah az-zahirah fi akhiri, dengan bi harakat zahirah. Yang pertama, syarat pertama cukup dah, mufrad, kemudian dia tak ada idhafat. Jadi bila tak ada idhafat, kita i'rab seperti biasa. Jadi itulah perbincangan kita tajuk al-asmaul khamsah yang kita kena ingat. Satu lagi, ingat, abun, abawani, aba, akhun, akhawani, ikhwah ataupun ikhwan, hamun, hamawani, ahma. Jadi kalau berlakunya ketika musanna dan jamak, tidak boleh buat asmaul khamsah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita bertemu lagi dalam siri yang seterusnya. Wallahu a'lam.